Zakaria, tolong dapatkan saya koordinat tentang anggota kita yang berada di lapangan. Saya perlukan laporan untuk hari ini juga untuk operasi yang akan kita jalankan. Korporal, tolong jawab panggilan tu. Saya perlukan maklumat tu sekarang juga. Sila sampaikan kepada saya segera. Assalamualaikum tuan. Selamat pagi tuan. Salam. Baik tuan. Baik. So Kapten, apa saya punya jadual hari ni, Kapten? Baik tuan, kalau ikut dalam jadual hari ini tuan ada taklimat dengan semua ketua operasi Alpha dan unit risik lah berkaitan peristiwa konfrontasi dan usaha kita nak menangani tuan. Betul. Kalau kita tengok seperti mana maklumat yang berada dekat sini ya. Jadi bilakah taklimat tersebut? Baik, kalau ikut tuan dijadualkan taklimat tersebut tepat pada jam 10.05 tuan, bersama dengan pegawai dan anggota-anggota kita sekejap lagi tuan. 10.05 ya? Ya tuan. 10.05. Baik. Teruskan. Didik TV KPM. Okey baik tuan, saya rasa mungkin semua macam dah bersedia tuan. Baik, tapi sebenarnya kalau ikutkan taklimat yang akan berlaku pada pagi ini, Kapten tahu ke apa yang akan disampaikan oleh anggota kita di lapangan? Baik, kalau ikut tuan dijadualkan atau cara yang taklimat dia akan sampaikan pagi ini adalah tentang usaha-usaha nak tangani konfrontasi ini dan juga kepentingan sikap berwaspada terhadap anasir luar lah. Ini semua merujuk kepada fail operasi sulit BTS tingkat 5 bab 5.6 rujukan muka surat 106 hingga 109 tuan. Fail operasi sulit ya? Betul tuan. Fail operasi sulit. Oh. SP 1316 Betul tuan. dan K13110. Ya tuan. Okey, fail operasi sulit tingkat 5 bab 5.6. Yep. Okey, muka surat 106 hingga 109, Kapten, betul? Betul tuan. Baik. Kalau gitu macam mana? Adakah kita punya anggota telah bersedia? Saya rasa semua dah bersedia tuan. Semua sedang berada di atas talian untuk membentangkan laporan mereka sekejap saja lagi tuan. Baik, boleh kita teruskan dengan anggota kita? Boleh tuan. Okey, kita nak persilakan, saya nak persilakan ke semua anggota untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dari mana? Silakan. Mungkin kita nak mulakan dengan Lieutenant Iris, silakan. Assalamualaikum Tuan, saya Lieutenant Iris Arisa daripada Company Beta Battalion ke-4 Brigade 7 Tuan. Baik, terima kasih. Seterusnya, mungkin Lieutenant An-Nur. Assalamualaikum Tuan. Saya Lieutenant Anu Naurah dari Kompani Delta Battalion ke-4 Brigade 10 Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant. Seterusnya Afifah. Lieutenant Afifah. Assalamualaikum Tuan, saya Lieutenant Afifah Mariah dari Kompani Alpha Battalion kedua Brigade 12 Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant Afifah. Seterusnya Lieutenant Nazimah. Assalamualaikum Tuan, saya Lieutenant Muda Nazimah Rashidah dari Kompani Charlie Koristik ke-7 Brigade 4. Baik, terima kasih Lieutenant. Seterusnya Zahra. Silakan. Assalamualaikum Tuan, saya Lieutenant Nur Zahra Marsha dari Kompani Delta Battalion kedua Brigade 8. Baik, seterusnya Nazira. Assalamualaikum Tuan, saya Lieutenant Nazira daripada Assalamualaikum Tuan, saya Lieutenant Nazira dari Kompani Bravo Battalion ke-5 Brigade 28. Baik, terima kasih semua Lieutenant. Saya rasa semua Lieutenant dah bersedia Tuan untuk taklimat. Cuma Tuan ada panggilan emergency. Kita nak kena berhenti sekejap semua Lieutenant, semua anggota. Sekejap lagi Tuan akan kembali untuk kita punya sesi taklimat sekejap lagi. Baik, terima kasih Kapten. Baik. Didik TV KPM. Tahukah anda? Neokolonialisme ialah peluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar terhadap negara lain.
Baik, kita kembali. Terima kasih semua Lieutenant kerana sudi menunggu. Tuan, boleh kita mulakan taklimat kita, Tuan? Boleh, tapi sebelum tu jangan lupa Kapten. Baik, Tuan. Kita kena sanitize tangan dulu. Ya, Sekarang Tuan. musim COVID-19 Kapten. Baik, terima kasih, Tuan. Okey. Okey, boleh kita mulakan, Tuan? Boleh Kapten, teruskan. Baik, kita nak tahu update terkini di tempat masing-masing. Mungkin kita mulakan dengan Lieutenant Iris, silakan. Indonesia terhadap Balai Polis Terbedu di Terbedu, Sarawak. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Terbedu, Sarawak pada 12 April 1963. Pada 12 April 1963, sukarelawan perang dan para gerila Indonesia mula masuk ke dalam sempadan Malaysia. Ketika ini, pengelapan dan pencerohan masuk mula dengan menyerang Balai Polis di Terbedu, Sarawak yang terletak kira-kira 5 km daripada sempadan Indonesia, Tuan. Tugas penyusupan diletakkan di bawah bahu Major Benny Mordani. Namun begitu, serangannya berjaya dipatahkan oleh Regimen Askar Melayu Diraja Malaya dan Askar Gurkha, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sekian laporan saya, Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant Iris. Itu laporan kita di Sarawak, Tuan. Benny Mordani ya. Betul, Tuan. Berani menyerang Malaysia. Boleh Lieutenant tunjukkan lokasi serangan ke atas Balai Polis Terbedu tersebut, Kapten? Daripada arah serangan bermula daripada sempadan Indonesia, Tuan. Baik, Kapten. Cuba kita tandakan daripada mana arah serangan dengan kita gunakan bidak yang ada untuk mewakili pasukan gerila Indonesia dan di manakah lokasi Balai Polis Terbedu tersebut. Baik, kalau ikut laporan di sini, Tuan. Okey, jadi daripada mana arah serangan dan ini merupakan kedudukan pertahanan tentera kita. Baik. Jadi arah serangan daripada mana tadi, Lieutenant Iris? Daripada sempadan Indonesia. Daripada sempadan Indonesia, terus menyusup masuk dan menyerang ke arah Balai Polis Terbedu. Betul, Iris? Betul, Tuan. Baik. Itu taklimat terkini, Tuan, berkenaan apa yang berlaku di Terbedu, Sarawak. Boleh kita teruskan, Tuan, taklimat seterusnya? Teruskan. Baik, kita persilakan Lieutenant Nur untuk keadaan di Sabah. Silakan. Terima kasih, Tuan. Saya akan melaporkan tentang peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Satu peristiwa pahit yang tidak dapat dilupai dalam sejarah tentera darat ialah peristiwa Kalabakan yang berlaku pada 29 Disember 1993. Dalam peristiwa ini, satu pos sementara tentera di Kalabakan Tawau, Sabah dengan kekuatan satu pelatun di bawah perintah Major Zainal Abidin bin Haji Yaakob dari Kompani C, Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja telah diserang ketika mereka sedang menunaikan sembahyang maghrib di bangunan madrasah. Walaupun dalam keadaan tidak tersedia, anggota-anggota pelatun telah menentang musuh yang berlipat ganda ramainya dan memaksanya berundur. Serangan itu mengorbankan 7 orang anggota pelatun tersebut termasuk Major Zainal Abidin dan mencederakan 16 yang lain. Sekian laporan saya, Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant Nur. Nampaknya, Tuan, kita diserang segenap sudut, Tuan. Betul. Kalau ikut maklumat yang kita dengar tadi, serangan digandakan. Dan Betul, kita punya pasukan pertahanan Kompani C saya rasa tidak mempunyai anggota yang ramai. Betul. Dan telah diserang secara bertubi-tubi oleh pasukan konfrontasi daripada Indonesia dengan pasukan yang berganda lebih ramai daripada anggota kita. Jadi boleh tak kalau kita labelkan mereka mengikut jumlah mereka? Adakah nisbah mereka lebih kurang dalam 3-1, Lieutenant? Lieutenant? Dari Kalabakan, Sabah. Ya, dari Kalabakan Sabah dan jumlah kita kalau saya tak silap memang jumlahnya kalau ikut daripada faiz sulit nisbahnya memang 3-1. Betul. Ya. Jadi kita gunakan 3 dan daripada arah Indonesia. Kalabakan di sini, Tuan. Kalabakan dan pos kita bertahan. Baik. Okey, Tuan. Dan serangan dilakukan pada ketika anggota kita sedang menunaikan solat. Betul, Kapten? Betul, Tuan. Ketika solat kita diserang. Ya. Berapa lamakah serangan tersebut berlangsung, Lieutenant? Selama beberapa jam. Selama beberapa jam. Maksudnya serangan dihentikan. Adakah kerana kita punya pasukan berjaya bertahan? Tidak, kerana pasukan musuh telah mengundur diri. Pasukan musuh menghentikan serangan mereka sendiri. Baik. Nampaknya mungkin ada motif yang tersembunyi ya, Kapten? Betul. Saya rasa mungkin kita perlu tambahkan juga anggota kita, Tuan. Mungkin. Di kawasan Kalabakan, Tuan. Kita multiplykan kita punya anggota di sana untuk bertahan. Baik. Itu update terkini, Tuan. Kita dekat Kalabakan, anggota-anggota kita dan juga situasi terkini lah. Dan kita ada lagi satu taklimat, Tuan, daripada Lieutenant Marshal untuk keadaan di Labis Johor, Tuan. Keadaan di Labis Johor. Baik, silakan Lieutenant. Teruskan.
Terima kasih Tuan. Pada 2 September 1964 berlaku pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Di Semenanjung pula banyak peristiwa berlaku di kawasan Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi dan Labis dalam negeri Johor. Di kawasan ini angkatan musuh telah menyusup masuk melalui pantai. Mereka juga dapat masuk melalui udara dengan payung terjun di Labis pada 1 September 1964. Semua penyusupan ini dapat dipatahkan oleh tentera darat dalam beberapa hari sahaja kerana pihak musuh langsung tidak dapat sokongan atau bantuan rakyat tempatan. Sekian laporan saya, Tuan. Baik. Terima kasih Lieutenant Marsha. Itu keadaan di Labis, Johor, Tuan. Keadaan anggota kita dan juga situasi di sana, Tuan. Saya berasa agak terkesima dengan maklumat ini. Kalau di Sabah dan Sarawak mungkin kerana persempadanan di antara Malaysia dan Indonesia di sana. Betul, Tuan. Tetapi mereka berani untuk datang menyerang dan melancarkan konfrontasi sehingga ke tanah Semenanjung. Kalau kita lihat dari segi demografinya, Indonesia dan Malaysia dipisahkan dengan Selat Melaka. Betul, Tuan. Tetapi mereka berani dan kita tengok strateginya telah bertukar. Betul, Lieutenant Marsha? Betul, Tuan. Tentera telah masuk melalui laluan udara. Betul, Lieutenant Marsha? Betul, Tuan. Dan mendarat di Labis. Baik. Kalau kita tengok, di manakah kedudukan Labis tersebut? Dan saya pasti di sana kita ada pos dengan kerjasama di antara pasukan tentera Commonwealth dan juga tentera kita di sana. Jadi serangan kalau kita tengok daripada arah Indonesia, mereka menggunakan serangan udara dan landing di sana. Betul ke, Lieutenant Marsha? Betul, Tuan. Baik. Mungkin saya rasa kita perlukan pengawalan yang lebih ketat, Tuan, dari sudut udara, Tuan. Sudah pasti pengawalan sempadan harus dipertingkatkan agar serangan-serangan begini tidak berlaku lagi. Kerana kalau kita tengok pendaratan daripada apa yang Lieutenant Marsha katakan tadi, pendaratan telah berlaku tidak mengikut seperti yang mereka rancangkan dan pendaratan telah dikatakan agak bersepah di kawasan sekitar Labis. Jadi ini secara tidak langsung akan mengancam penduduk setempat dan menjadi tugas kita, Kapten, untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Betul. Mungkin Lieutenant, saya nak tanya bagaimana pihak konfrontasi Indonesia boleh menembusi tanpa disedari oleh pihak kita? Mungkin Lieutenant nak kongsi sikit, Lieutenant. Mungkin ada lieutenant lain yang boleh bantu menjelaskan kepada kita bagaimana pasukan daripada Indonesia boleh menerobos kita punya sempadan pertahanan. Inilah masalahnya, Kapten. Apabila berlaku peristiwa begini, kita tidak dapat mengesan di mana puncanya. Mungkin saya fikir daripada segi kelemahan radar kita tadi, kalau kita tengok tadi kita punya radar juga agak tergendala, sekejap keluar kita punya radar, sekejap warna putih dekat skrin tu. Mungkin kita gagal mengesan kemasukan mereka daripada sempadan untuk masuk ke negara kita dan melakukan serangan-serangan tersebut. Walau bagaimanapun, kita akan berusaha sedaya upaya untuk mempertingkatkan kawalan keselamatan di sana. Akan tambah untuk letakkan di sekitar persempadanan dan saya yakin di dalam mesyuarat bersama Panglima pada masa yang akan datang, akan kita cadangkan kepada Kementerian Pertahanan untuk membina beberapa lagi pos kawalan di sekitar sempadan negara kita bagi memastikan keselamatan negara kita, Kapten. Lieutenant, mungkin kalau ada apa-apa update terkini, terus cepat-cepat maklumkan kepada pihak kita untuk kita ambil tindakan seterusnya, Tuan. Betul. Baik, Tuan. Saya nak tanya, Tuan, berkenaan dengan apa yang berlaku ni, Tuan. Faktor Indonesia lancarkan konfrontasi ke Malaysia ni, kenapa tu, Tuan? Sebenarnya saya berpendapat begini, Kapten. Kalau kita lihat penubuhan negara kita Malaysia adalah hasil daripada rundingan oleh Tunku, oleh Tunku bersama dengan pemimpin-pemimpin tanah-tanah merdeka yang lain di sekitar kita. Dan semua tanah-tanah tersebut adalah di bawah penguasaan British, iaitu tanah Sabah, tanah Sarawak, semuanya di bawah penguasaan British. Kalau saya tak silap, pada 1824 Perjanjian London telah memisahkan di antara tanah yang akan dibangunkan ataupun dimiliki oleh British dan tanah yang akan dimiliki oleh Belanda. Mereka buat perjanjian dengan tanah kita dijadikan pertaruhannya. Kawasan Indonesia dikuasai oleh Belanda. Dan kawasan Malaysia, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dikuasai oleh British. Tuan. Penggabungan membentuk Persekutuan Malaysia menyebabkan Indonesia, kalau kita ingat ketika zaman pendudukan Jepun, waktu pendudukan Jepun ada mencadangkan untuk membentuk Indonesia Raya, iaitu menggabungkan Sumatera dan juga Semenanjung Tanah Melayu serta Sabah dan Sarawak menjadi satu negara. Jadi apabila Tunku meneruskan rancangannya untuk membentuk Malaysia, sudah pasti Indonesia merasakan dia ketinggalan dan saya yakin ketika itu Tunku tidak ada berunding
dengan Indonesia untuk menjemput atau mungkin rundingan tersebut ada tetapi Indonesia telah menolak secara keras kerana sekiranya pembentukan Malaysia ini kerajaan persekutuan adalah milik Malaysia dan di luar kawalan mereka. Ini merupakan satu bentuk neokolonisme yang berlaku oleh Indonesia. Mereka mahu mereka yang menguasai. Tetapi usaha mereka itu telah gagal dengan terbentuknya gagasan Malaysia. Ya tuan. Jadi mereka tidak puas hati kerana itulah Baik. serangan ini berlaku. Baru saya faham dan saya nampak jelas tuan. So tugas kita tuan untuk menjaga tanah air dan orang kata bumi kita ni tuan. Betul. Baik tuan, kita ada lagi taklimat daripada pegawai kita yang seterusnya, Lieutenant Nazimah tuan, daripada untuk bincangkan situasi keadaan dan situasi dan keadaan terkini di sana tuan. Kita silakan Lieutenant Nazimah. Lieutenant Nazimah Terima kasih Tuan. Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak secara diplomatik. Sekian laporan saya, Tuan. Baik. Dr. Ismail. Dr. Ismail, orang kanan kepada Tunku. Betul tuan. Orang kanan kepada Tunku. Maksudnya telah membawa isu serangan kepada Majlis Keselamatan PBB. Memang sepatutnya begitulah. Yep. Memang sepatutnya begitu. Telah membawa. Nazimah, boleh tunjukkan saya apa-apa maklumat lain yang kamu ada? Mungkin daripada pasukan Kor Risik kamu ada mendapat apa-apa maklumat selain daripada yang kamu sampaikan tadi? Ini adalah bukti daripada yang kami dapati. Baik. Kor Risik ada menghantar anggota ke Majlis Keselamatan PBB untuk memastikan keselamatan Tun Dr. Ismail. Ya, baik. Baik, saya rasa semuanya agak terkawal di sana tuan. Sudah Walaupun pasti. Kita tahu sekarang ni kita sedang diancam dan cuba diceroboh oleh pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan kita tuan. Betul. Saya yakin dengan kekuatan anggota kita yang mengawal keselamatan pegawai-pegawai utama negara kita ketika berada di luar negara. Ya, tuan. Dan saya juga yakin dengan kemampuan pemimpin-pemimpin negara untuk menjalankan dasar negosiasi dengan pemimpin-pemimpin lain di dunia, dan langkah Dr. Ismail untuk membawa ke Majlis Keselamatan PBB merupakan satu langkah yang bijak. Cuba Kapten bayangkan kalau tiba-tiba Tunku mengarahkan saya untuk menggerakkan anggota kita lancarkan serangan balas ke atas Indonesia. Ya, mungkin kita akan terlibat dalam kancah peperangan yang tuan. tidak perlu dan merugikan negara. Betul. Dan sekaligus tuan, rakyat jadi mangsa tuan. Semestinya kalau kita tengok dengan pendaratan di Labis pun sudah cukup untuk menjadikan rakyat kita terancam. Sekiranya pertempuran berlaku secara besar-besaran, memang akan mengakibatkan kerugian harta benda dan nyawa, dan ianya merugikan negara kita yang baru saja dibentuk pada tahun 1963. Betul tuan. Dan semua Lieutenant, kita kalau boleh nak minta kepada semua Lieutenant dapatkan informasi-informasi terkini supaya dan lebih terperinci supaya kita dapat ambil tindakan yang seterusnya dan ambil langkah berjaga-jaga. Baik tuan, saya baru terima maklumat yang mana ada panggilan daripada pejabat Perdana Menteri untuk tuan. So mungkin yang Lieutenant semua mungkin boleh tunggu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Saya nak bawa tuan untuk jawab panggilan terlebih dahulu. Boleh tuan? Boleh, Kapten. Baik, jom tuan. Sila. Didik TV KPM. Tahukah anda? Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM turut dikenali sebagai Malaysia Solidarity Consultative Committee MSCC. Baik, semua pegawai, kita kembali. Tuan, nampaknya macam ada perkara serius tuan Betul. Berhubung dengan Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Kalau kita tengok, Tunku menyatakan kerisauannya tentang serangan-serangan yang berlaku. Kita tak tahu apakah tindakan yang akan berlaku seterusnya. Walau bagaimanapun, perkembangan terkini yang dimaklumkan, kita mendapat sedikit ruang untuk bernafas selepas Dr. Ismail telah membawa isu ini ke meja rundingan PBB. Jadi saya kira kalau kita tengok
apa yang berlaku ini adalah kronologi kepada apa yang berlaku ketika itu. Kita lihat Indonesia telah memulakan serangannya pada 20 Januari 1963 dan melancarkan dasar konfrontasi ke atas negara kita. Ya, dan 1963 ini juga merupakan tahun terbentuknya Persekutuan Malaysia dengan kemasukan Sarawak, Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia, bergabung bersama-sama dengan Semenanjung Tanah Melayu ataupun kita sebut ketika itu Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan terus melancarkan dengan propaganda mereka iaitu Ganyang Malaysia. Dan seterusnya kita lihat gerakan protes Indonesia ke atas negara kita diteruskan pada 16 Januari 1963 sehingga 27 Mac. Mereka telah mula ketika 16 Januari dan mereka melancarkan slogan Ganyang Malaysia pada 20 Januari. Walau bagaimanapun serangan diteruskan sehingga 27 Mac 1963. Kalau kita lihat negara kita, Malaysia telah wujud pada 16 September 1963. Betul tuan. Maksudnya peristiwa ini berlaku dalam proses Malaysia itu dibentuk. Maksudnya Indonesia memang berniat untuk tidak memastikan rancangan ini direalisasikan. Dan kalau ikut panggilan telefon daripada Tunku tadi, selain daripada Indonesia, kita juga berhadapan dengan konfrontasi daripada Thailand dan Filipina. Kerana Filipina menyatakan bahawa Sabah adalah milik mereka dan Thailand juga claim untuk tanah di bahagian utara kita dan mereka tidak bersetuju. Tetapi yang paling agresif terhadap kita sekarang adalah Indonesia lah, yang telah pun melancarkan serangan-serangan ke atas tanah-tanah kita. Kalau kita tengok ya Captain, ada maklumat? Baik tuan, kalau ikut tuan, kita ada beberapa taklimat lagi tuan daripada pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota kita. Cuma saya nak ingatkan kepada Lieutenant supaya kita terus main peranan, sebab kita dah faham tadi tuan dengan apa yang taklimat daripada tuan bagi tadi, supaya kita lebih berjaga-jaga dan juga sentiasa alert dengan apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita supaya kita dapat terus menjaga ketenteraman awam di negara kita. Baik, kita nak mulakan terus dengan Lieutenant Afifah. Katanya ada juga taklimat yang nak disampaikan, silakan. Terima kasih Tuan. Usaha awal menamakan konfrontasi dilakukan oleh Yutan Setiausaha Agung PBB. Beliau mengutus wakilnya CV Narasimhan pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Sekian laporan saya Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant Afifah. So ini berkenaan dengan usaha nak tamatkan konfrontasi inilah tuan. Maksudnya ini adalah tindak balas daripada PBB selepas daripada aduan yang dibawa oleh Dr. Ismail ke Majlis Keselamatan PBB. Ini nampak macam sinar orang kata apa yang baik tuan. Saya nampak ini adalah satu perkembangan yang positif dan kita bersyukur PBB mengambil maklum terhadap laporan yang kita sampaikan dan setiausahanya Yutan telah pun mengambil tindakan awal untuk menamatkan konfrontasi. Baik, jadi apakah maklumat seterusnya yang ada berkaitan dengan rundingan dengan PBB ni? Siapa yang boleh update saya tentang maklumat tersebut? Saya rasa mungkin Lieutenant Muda Nazirah mungkin ada infonya, ataupun silakan. Teruskan Lieutenant. Terima kasih Tuan. Pada tahun 1993, Presiden Makapagan menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1993. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Pada tahun 1963 juga, kempen Ganyang Malaysia oleh Sukarno dilancarkan sebaik sahaja Tunku Abdul Rahman berjaya membentuk Malaysia. Sekian laporan saya Tuan. Presiden Makapagal. Ini yang saya katakan tadi, keterlibatan negara lain seperti Filipina dan Thailand. Makapagal merupakan presiden kepada Filipina ketika ini, menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April tuan. Pada 9 April. 9 April. Tahun berapa tu Nazira? Silakan Lieutenant Muda Nazirah. 1963. 9 April. Kalau kita lihat ini memang sebelum pembentukan Malaysia yang diisytiharkan pada 16 September. Dan seperti yang tuan cakap, maksudnya memang perkara ini berlaku ketika dalam fasa nak membentuk pembentukan Persekutuan Malaysia tuan. Betul. Kalau kita lihat fasa tarikhnya begitulah dari segi kronologinya. Ya tuan. Baik, ada maklumat yang lain? Baik tuan, ini berkenaan dengan kita punya Yang Amat Berhormat menerima undangan daripada Presiden luar. So kita mungkin ada nak dapat info daripada Lieutenant Marsha. Mungkin boleh ceritakan keadaan dan juga situasi terkini.
Baik, Lieutenant Masya. Terima kasih Tuan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Tujuan pertama ialah mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis. Tujuan kedua pula memberi kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Tujuan ketiga untuk menjaga kepentingan dan hak kaum bumi putera. Sekian laporan saya, Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant Marsha. Ini update berkenaan dengan Yang Muhammad Tunku Abdul Rahman menerima undangan daripada Presiden Soekarno, Tuan. Menerima undangan daripada Presiden Soekarno. Ya. Agak tertanya-tanya. Betul, Tuan. Mereka yang melancarkan serangan, kemudian mereka yang mengundang Tunku untuk berunding. Betul, Tuan. Apakah rancangan mereka sebenarnya? Baik, tadi saya ada mendengar Lieutenant Masya menyebut tentang tujuan pembentukan Malaysia. Boleh ulang sekali lagi? Saya agak kurang jelas pada maklumat tersebut, Lieutenant Masya. Baik, silakan Lieutenant Marsha. Apakah tujuan pembentukan Malaysia tadi? Yang pertama. Baik, Tuan. Tujuan pertama ialah mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis. Tujuan kedua pula memberi kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Tujuan ketiga untuk menjaga kepentingan dan hak kaum bumi putera. Memastikan keselamatan. Betul. Kalau kita berasingan, kita fragile. Kita mudah untuk diganggu-gugat oleh mana-mana kuasa asing yang lain. Betul, Tuan. Jadi tujuan pembentukan Malaysia itu selainnya adalah untuk memerdekakan Brunei, Sabah, Sarawak dan Singapura. Betul, Tuan. Kena pula dengan pepatah, Tuan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Betul, Tuan. Betul, Kapten. Kena betul tu. Jangan bersatu kita teguh, bercerai kita kahwin lagi. Yang ini susah kita nak kira nanti, Kapten. Itu, Tuan. Dan kita harapkan moga pertemuan Tunku membuahkan hasil yang sangat baik bersama dengan Presiden Soekarno, Tuan. Ya, betul. Semoga ianya memberi kelegaan kepada kita kerana kita pun sudah berada di keadaan yang agak sesak. Betul. Untuk kita mempertingkatkan keselamatan negara kita dengan anggota dan aset kita yang masih lagi belum lengkap ketika ini. Betul, Tuan. Baik, Tuan. Ada taklimat berkenaan dengan situasi di Manila, Tuan. Di Manila? Ya, daripada Lieutenant Iris. Silakan, Lieutenant Iris. Teruskan, Lieutenant Iris. Terima kasih, Tuan. Tun Abdul Razak Husin menghadiri mesyuarat peringkat menteri luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963. Mesyuarat ini bertujuan mencari penyelesaian bagi konfrontasi ini, Tuan. Hasil daripada mesyuarat tersebut, menteri-menteri luar negara Indonesia, Malaysia dan Filipina telah mencapai kesepakatan mengenai pembentukan Persekutuan Malaysia, Tuan. Baik. Ini Tun Abdul Razak Husin, Tuan. Menghadiri mesyuarat menteri luar di Manila, Tuan. Jadi Tunku ke Tokyo. Yep. Dan Timbalan Perdana Menteri Tun Razak terus ke Manila untuk menghadiri rundingan yang saya kira mungkin mencari kata putus yang hampir sama. Betul, Tuan. Bertepatanlah dengan apa yang kita pegang selama ini, iaitu kewaspadaan terhadap anasir luar, dan kita lihat para pemimpin kita telah pun berusaha sedaya upaya dengan menghantar ke Tokyo, ke PBB, ke Manila untuk menguruskan sesi konfrontasi terhadap negara kita ini. Dan saya kira ini adalah satu berita yang baik dan menunjukkan negara yang terbina pada tahun 1963 ini yang bernama Persekutuan Malaysia mempunyai masa depan yang cerah kerana kita mempunyai kepemimpinan yang begini. Baik, Tuan. Bukan Tun Abdul Razak Husin sahaja, Tuan, ke Manila, dan kita difahamkan Tunku Abdul Rahman juga ada ke Manila bersama dengan Presiden Soekarno, dan ini kita nak dengar taklimat daripada Lieutenant Nur. Bagaimana keadaan dan juga situasi Tunku Abdul Rahman di Manila bersama dengan Presiden Soekarno? Terima kasih, Tuan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Soekarno dan Presiden Makapagal di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963, Tuan. Hasil penting ialah perjumpaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Sekian laporan saya, Tuan. Baik. Ini pertemuan pemimpin-pemimpin antara tiga buah negara, Tuan. Betul. Di Manila. Kalau kita lihat daripada awal tadi, apabila Dr. Ismail mula mengemukakan masalah yang kita hadapi kepada Majlis Keselamatan PBB, kita melihat langkah seterusnya mula diambil oleh pemimpin negara jiran seperti Filipina, iaitu Presiden Makapagal, dan Soekarno juga mengambil langkah yang sama. Betul, Tuan. Untuk memulakan rundingan dengan kita. Inilah keistimewaan negara kita, ya, Kapten. Kita tidak melawan kekerasan itu dengan kekerasan. Macam yang saya katakan tadi, kalau kita memilih untuk menggunakan kekerasan,
seperti kata pepatah Melayu mungkin, gajah sama gajah, maka pelanduk mati di tengah-tengah. Itu tuan. Itu yang kita cuba nak elakkan tuan. Kita sedaya upaya demi mengelakkan perkara begini. Rakyat yang ada di negara kita tuan. Betul. Baik tuan, rundingan antara 3 buah negara bukan sahaja di Manila tuan. Saya difahamkan juga ada berlaku di Bangkok dan juga di Tokyo. So kita nak dengar taklimat yang lebih detail dan terperinci daripada Lieutenant Nazimah. Silakan Lieutenant Nazimah. Ya Nazimah, teruskan Nazimah. Terima kasih Tuan. Rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964 melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang di Tokyo. Terima kasih Tuan. Baik, itu dia tuan. Sidang yang berlaku rundingan di antara ketiga pemimpin negara tuan di Bangkok dan juga di Tokyo tuan. Di Bangkok dan juga di Tokyo. Kalau kita lihat pemilihan tempat itu bertepatan dengan strategi kita supaya memastikan keselamatan pemimpin kita di dalam rundingan yang saya kira mungkin boleh berakhir dengan tragedi. Betul tuan. Tetapi berkat daripada usaha yang kita laksanakan dan kebijaksanaan para pemimpin kita dalam merancang, kita berjaya mengelakkan tragedi berlaku, seperti mana kita juga kemerdekaan yang kita capai, kita tidak menggunakan pertumpahan darah dan menggunakan kekerasan. Dan itulah keistimewaan negara kita, Kapten. Harus kita sedar dan kita jelaskan kepada generasi-generasi yang akan datang bahawa negara kita bukan terdiri daripada keganasan untuk menentang supaya mendapat kemerdekaan, tetapi kita berunding demi kepentingan keseluruhan rakyat di negara kita. Kita mahukan keseimbangan dan kestabilan, Kapten. Cuma tuan, saya ada persoalan tuan. Kenapa Indonesia tiba-tiba seperti mula linia dalam tindakan konfrontasi mereka ke atas Malaysia pada tahun 1965 tuan? Ya, kalau kita tengok, sebenarnya negara kita diwujudkan pada 1963. Betul, dan ketika itu pemimpin di Indonesia adalah orang lain. Dan mungkin pemimpin ketika itu agak radikal dan tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia yang dikira mungkin mengancam. Kewujudan negara mereka ataupun mungkin akan mendatangkan kerugian. Tetapi kalau kita tengok dalam laporan yang disampaikan kepada saya ni, kita lihat pada 30 September 1965, kepemimpinan di Indonesia telah bertukar, bertukar tangan, dan Jeneral Suharto mula melantik Jeneral Ali Martopo dan Adam Malik untuk berunding dan menamatkan konfrontasi. Jadi peralihan kuasa ini menyebabkan dasar yang dilaksanakan akan berbeza. Dia tidak lagi menggunakan kekerasan dan dengan tekanan yang diberikan oleh pihak luar, dengan kerjasama yang diberikan oleh negara-negara jiran dan PBB khususnya, mungkin menyebabkan mereka lebih linear kerana memikirkan apa akan terjadi sekiranya kekerasan itu berterusan dan akan merugikan kedua-dua pihak. Jadi kalau kita tengok, kerajaan Indonesia telah pun menamatkan konfrontasi mereka pada tahun 1966. Hanya setahun selepas kepemimpinan ini tadi bertukar tangan. Jadi lain orang, lain padang, lain lalang. Lain orang, mungkin lain caranya. Dan macam-macam lagi. Jadi apabila ia bertukar tangan, mungkin objektif yang ingin dicapai telah pun berbeza. Dan akhirnya kalau kita tengok, Tunku Abdul Razak Hussein telah menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi untuk hubungan antara Malaysia dan Indonesia di Jakarta pada 11 Ogos 1966, menandakan tamatnya konfrontasi Indonesia ke atas Persekutuan Malaysia ketika itu. Baik tuan, saya ada satu persoalan lagi tuan juga. Kalau tadi tuan ada sebut berkenaan dengan strategi pemimpin negara kita dengan mengadakan rundingan di luar negara, contoh seperti yang kita sebutkan tadi, Tunku Abdul Rahman mengadakan rundingan bersama dengan Presiden Filipina dan juga Indonesia di Bangkok dan Thailand. Kenapa tuan? Kenapa tidak boleh dilaksanakan mungkin di Bangkok sendiri ataupun mungkin tidak dilaksanakan di negara kita tuan? Kita ingat balik semula dalam kelas strategi peperangan kita dulu. Ya tuan. Kalau dalam kelas strategi peperangan, kita lihat situasinya begini. Kapten sedang bermusuh dengan saya. Betul tuan. Dan saya jemput kapten untuk berunding di rumah saya. Adakah kapten akan datang? Saya tak datang tuan. Begitu juga kalau kapten menjemput saya untuk datang berunding di rumah kapten. Adakah saya akan datang? Tidak sama sekali. Jadi jalan tengah. Kita berunding di tempat lain yang mungkin neutral. Tidak menyebelahi mana-mana pihak, dengan masing-masing meninggalkan pasukan keselamatan masing-masing. Tetapi risik kita tetap berada dengan pemimpin kita di sana. Tetapi situasinya mungkin lebih selamat. Jadi kalau kapten bergaduh dengan saya, takkan saya nak pergi berunding dekat rumah kapten?
ataupun kapten datang berunding dekat rumah saya, apa kata kita berunding di kedai mamak? Betul. Tempat yang lebih terbuka, semua orang boleh nampak, sebarang tindakan boleh mencetuskan berbagai-bagai persepsi luar. Dan demi kepentingan negara masing-masing, Betul. kita tidak akan bertindak di luar normal yang akan merugikan negara masing-masing. Dalam kes ini, Malaysia dan Indonesia. Betul Tuan. Baik. Mungkin Lieutenant ada soalan-soalan yang nak diajukan kepada Tuan. Mungkin update dan juga situasi terkini ataupun pergerakan-pergerakan yang akan datang. Silakan. Ada Lieutenant yang nak bertanya soalan? Silakan. Jika diikutkan sebenarnya taklimat ini mereka yang menyampaikan maklumat kepada kita. Betul Tuan. Tetapi suka untuk saya merumuskan apa yang kita ada daripada tadi dan saya akan ulang daripada awal. Mohon Lieutenant peka dan betulkan sekiranya mungkin ada kesilapan di mana-mana. Betul Tuan. Kalau kita lihat daripada segi kronologi serangannya, 16 Januari 1963 sehingga 27 Mac 1963 tentera Indonesia telah melancarkan serangan gerila di Sarawak. Dan sehinggalah kepada pendaratan di Labis. Yep. Okey. Dan kalau kita lihat kepada kedudukannya, serangan pertama di Sarawak telah berlaku di, apakah nama balai polis itu tadi? Di Balai Polis Terbedu, Tuan. Balai Terbedu, Tuan. Polis Terbedu Sarawak. Dan serangan telah dilakukan di sana dan ini adalah di bawah kawasan Kuching. Ya. Kalau kawasan besarnya. Jadi serangan telah dilakukan, kalau kita lihat Polri dan Kapala Pasang itu adalah wilayah Indonesia. Yep. Dan Kapala Pasang ini merupakan wilayah Indonesia dan ini merupakan persempadannya. Ya. Okey, Jadi persempadanan. pada Tuan, adakah perlu untuk ditambah anggota di situ Tuan? Perlu. Sebenarnya kita perlu meletakkan pos kawalan di sini dan kita perlu mempertingkatkan keselamatan di kawasan perairan juga. Kerana kalau kita lihat, hari ini mereka melancarkan serangan melalui darat, tidak mustahil mereka akan melancarkan serangan melalui air. Ya. Dan kita telah pun melihat apa yang berlaku di Labis. Mereka telah pun melancarkan serangan melalui udara. Dan begitu juga kalau kita lihat di Kalabakan. Okey, di Kalabakan kalau kita lihat, okey, ini adalah Kalabakan. Dia tidaklah berada di tanah besar seperti mana macam di Sarawak. Betul Tuan. Tetapi dia berada di hujung dan membawa ke pengunjuran laut. Dan Kalabakan ini di bawah daerah Tawau. Dan ini adalah kawasan Kalimantan. Serangan dimasukkan ke arah ini. Betul tak, Lieutenant? Adakah betul maklumat yang saya sebutkan ni? Saya menyebut ini daripada maklumat yang Lieutenant sampaikan tadi. Saya minta Lieutenant sila peka sikit dengan apa yang saya katakan. Betul, Lieutenant? Serangan daripada arah Kalimantan dan masuk ke arah Kalabakan. Betul? Betul Tuan. Betul Tuan. Terima kasih. Baik, jadi serangan tersebut telah pun berlaku di sana. Dan Tuan. kalau kita lihat, dan ini adalah situasi kita di Semenanjung. Ya. Di Semenanjung, serangan dilakukan pada kawasan Labis. Ini yang melalui udara tadi Tuan. Ya, ini yang melalui udara tadi. Kalau kita tengok, jarak ini tidaklah terlalu jauh. Bangkalis Island, Rangsang Island, ini adalah di bawah wilayah kekuasaan Indonesia. Baik. Dan ini adalah kawasan di bawah persempadanan negara kita, Malaysia. Baik. Jadi serangan udara dan mendarat di sini. Dan saya yakin pertempuran di sini telah memakan satu kawasan yang agak besar, Kapten. Ya, dan kita harapkan Tuan, apa yang berlaku di Labis dapat jadi pengajaran untuk kita Tuan. Betul. Dan Tuan, saya difahamkan ada panggilan kecemasan untuk Tuan pada ketika ini. Dan saya minta maaf sekali lagi Lieutenant, kita terpaksa beredak seketika. Kita jumpa sekejap lagi bersama dengan Tuan. Boleh Tuan? Terima kasih, Kapten. Didik TV KPM. Tahukah anda? Memorandum Penubuhan Malaysia yang mengandungi 44 perkara berkaitan dengan perlembagaan dan pentadbiran Persekutuan Malaysia yang dirancang telah ditandatangani pada 3 Februari 1962. Baik, terima kasih Lieutenant kerana sudi menunggu kami di sini. Tuan, mungkin Tuan nak bagi sedikit taklimat berkenaan dengan panggilan kecemasan yang Tuan dapat tadi. Betul. Saya menerima panggilan daripada pejabat menteri bahawa MINDEF memaklumkan kita tentang rundingan telah pun berjaya dicapai. Kesepakatan seperti yang kita katakan tadi ditandatangani oleh Tunku dan pemimpin Indonesia. Dan disampaikan gambar sulit yang telah difaksimilikan kepada kita sebentar tadi. Suka untuk saya kongsikan kepada Kapten. Okay, ini merupakan gambar yang difaksimilikan kepada kita tadi, iaitu Majlis menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia oleh Tun Abdul Razak Hussein
Mungkin Lieutenant yang berada di lapangan tak sempat mengenali Tun Abdul Razak Husin. Ini adalah gambar pemimpin kita Tun Abdul Razak Husin. Yalah, duduk dekat dalam hutan, kita tak sempat nak berjumpa dengan pemimpin kita kan. Betul tuan. Okey, Tun Abdul Razak duduk di kiri dan Adam Malik duduk di sebelah kanan. Disaksikan oleh General Suharto yang diadakan di Jakarta, Indonesia. So ini adalah gambar yang disampaikan kepada kita di dalam panggilan yang berlaku sebentar tadi. Baik, alhamdulillah. Itu satu berita yang sangat baik, dan walaupun kita dah berjaya dalam perundingan ni tuan, tapi kita masih nak kena ambil langkah berjaga-jaga tuan. Mesti. Baik, dan mungkin kita sedar tak sedar tuan, sebenarnya dah hampir 1 jam kita taklimat. Mungkin sebagai sebelum kita penutup, Lieutenant ada nak merumuskan daripada taklimat yang Lieutenant kongsikan sebentar tadi. Mungkin kita nak mulakan dengan Lieutenant Marsha, silakan. Baik, Lieutenant Marsha, sampaikan. Baik, tuan. Terima kasih. Dari sisi konfederasi memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis pada peringkat serantau dan antarabangsa. Kedua, komitmen tinggi yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan berjaya mengelakkan masalah ini menjadi konflik yang lebih besar. Terima kasih, tuan. Baik. Terima kasih Lieutenant Marsha. Seterusnya Lieutenant Naura, An-Nur Naura, silakan. Terima kasih Tuan. Pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Usaha pembentukan Malaysia menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada semua rakyat. Pembentukan Malaysia turut menghadapi cabaran pada peringkat antarabangsa apabila negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina menentang pembentukan ini. Sokongan yang diberikan oleh rakyat membolehkan pembentukan Malaysia diisytiharkan dengan jayanya. Sekian laporan saya, Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant An-Nur Naura, dan seterusnya Lieutenant Afifah Mardiah. Mungkin ada rumusan terhadap taklimat yang anda berikan tadi. Oleh itu, penting bagi rakyat Malaysia bersatu padu untuk memastikan kestabilan negara dan mengelakkan ancaman luar. Baik, terima kasih Lieutenant Afifah. Lieutenant Nazimah, ada rumusan yang nak diberi? Silakan Lieutenant Nazimah. Pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Usaha pembentukan Malaysia menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada semua rakyat. Baik, terima kasih Lieutenant Nazimah. Lieutenant Iris, silakan. Terima kasih Tuan. Pengajaran utama yang boleh diambil daripada konfrontasi ini adalah pembentukan Malaysia ialah kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara, Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant Iris. Lieutenant Nazira. Terima kasih, Tuan. Konfrontasi memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis pada peringkat serantau dan antarabangsa. Tuan. Baik, terima kasih Lieutenant Nazira. Tuan, mungkin Tuan ada kata-kata akhir untuk semua pegawai-pegawai kita yang sedang berada di lapangan, Tuan. Betul. Baik, kalau kita lihat negara kita ketika berlakunya peristiwa konfrontasi ini, kalau dikatakan mungkin baru lahir. Kita lahir pada tahun 1963 dan konfrontasi ini berlaku pada tahun 1963. Betul, Tuan. Tetapi cabaran yang dihadapi ini akan lebih cepat mematangkan negara kita jika kita lihat melalui hubungan luar yang terlaksana secara langsung ketika itu, hubungan dengan PBB dan rundingan-rundingan dengan negara jiran yang akhirnya akan mengeratkan hubungan kita dan menstabilkan kedudukan negara kita di rantau Asia Tenggara, Kapten. Betul, Tuan. Jadi untuk anggota kita di luar sana, teruskan berusaha, teruskan patuh kepada arahan dan ingat keselamatan negara merupakan perkara yang utama. Baik, itu dia. Dan kita harapkan semua anggota-anggota kita, sebab kita ada daripada pelbagai kor, Tuan. Betul. Yang bersama kita pada pagi ini, ada daripada kor Risik, ada daripada pelbagai kor yang memberi taklimat sebentar tadi. Dan kita harapkan semua dapat memainkan peranan yang penting untuk kita terus menjaga kedaulatan negara kita. Yang mana berjayanya rundingan ini bukan poin ataupun bukan sebab untuk kita bersenang-lenang, Tuan. Sebab musuh tetap ada, cuma bila dan masanya untuk mereka menyerang, itu yang kita nantikan. Betul. Dan kita harapkan semua sekali dapat memberi pencerahan dan juga dapat memberi fokus kepada semua aspek yang berada di sekeliling kita agar kita dapat terus mainkan peranan nak menjaga keselamatan kedaulatan negara kita. Baik. Dan itu dia. Alhamdulillah, Cikgu.
Alhamdulillah. Kan sebenarnya sebentar tadi kan anda bersama kembali dengan saya Azhar Ilmi dalam teroka Didik TV KPM ni. Betul. Penerokaan kita tadi cikgu sebenarnya apa dipanggil cikgu? Kalau dalam pedagogi kita panggil kaedah ni sebagai role play ataupun main peranan. Okey. Ini adalah cikgu, kaedah main peranan. Betul. Walaupun main peranan saya dapat rasa tense tu cikgu. Ya betul. Kan bagaimana barisan-barisan hadapan kita ketika dahulu dan sekarang ya, ini betul. berdepan dengan situasi-situasi sebegini dan itulah kata seronoknya bila kita dapat tahu sejarah sebenarnya membantu untuk menjadi kita lebih baik di masa akan datang dan menjadikan sebab kenapa kita kena mencintai negara kita ataupun dalam pepatah Arab sebut hubbul watan, cintakan tanah air. Cintakan tanah air. Itu dia. Baik, itu dia kita nak ucap jutaan terima kasih kepada rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan yang bersama-sama pada pagi ini memainkan peranan sebagai lieutenant. Betul. Di lapangan. Di lapangan. Kita nampak kalau siapa yang pakai baju cilore ni nampak macam satu. Sebenarnya ada banyak pokok dan juga ada banyak departmen-departmennya demi nak menjaga keselamatan negara kita. Betul. Itu yang paling penting. Mungkin cikgu sebagai last lah cikgu, sikit je cikgu untuk adik-adik kita di luar sana sebagai kata-kata akhir, short and sweet cikgu. Short and sweet. Kita tengok macam yang kita punya pengacara kata tadi, kita rasakan tension yang kita duduk dekat sini apabila kita running operasi yang begini. Jangan terlalu bersenang-lenang dan bertiktok-tiktok di luar sana kerana negara kita adalah tanggungjawab kita. Itu sebab kita belajar sejarah, kita fahami sejarah supaya kecintaan kita kepada negara itu muncul dan kita mesti bersedia mempertahankan negara kita bila kita diperlukan. Bukan hanya angkatan tentera semata-mata. Baik, itu dia. Kita ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan memainkan peranan tuan kita pada pagi ini. Masya Allah, sangat luar biasa, sangat superb. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM